Assalamualaikum, hai. Baiklah murid-murid, kita akan sambung pelajaran Bahasa Melayu Jilid 2, Unit 24. Hari ini kita buat dua tajuk, iaitu pada muka surat 76 dan 77. Baiklah, mari kita mulakan. Baiklah, untuk tajuk pertama iaitu anugerah murid contoh pada muka surat 76. Objektifnya adalah supaya murid-murid dapat membaca dan mempersembahkan karya bukan sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah, jom ikut cikgu sama-sama kita baca petikan anugerah murid contoh. Alice bersama dengan keluarga ke rumah pakciknya di Kuala Lumpur. Dia ternampak keratan buletin sekolah di bilik sepupunya. Buletin Keramat Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1 Kuala Lumpur. Nur Kasrina Balkis binti Muhammad Nur Azlan telah dipilih sebagai murid contoh tahap 1 Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1 Kuala Lumpur. Nur Kasrina Balkis, murid tahun 2 Bestari, bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, malah mempunyai peribadi yang baik. Guru menjadikan Nur Kasrina Balkis sebagai pembimbing kepada rakan-rakan di dalam bilik darjah. Nur Kasrina Balkis seringkali menghabiskan waktu rehat dengan membantu rakan-rakannya yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Sains. Nur Kasrina Balkis juga ringan tulang membantu guru-guru di sekolah. Dia tidak keberatan membantu guru-guru melakukan kerja-kerja yang mudah. Dia akan membantu mereka membawa buku-buku latihan ke bilik guru. Sikap Nur Kasrina Balkis yang suka membantu ini wajar dijadikan contoh oleh semua murid di Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1. Itu dia petikan dalam buletin keramat. Jadi, Alice berasa kagum akan sepupunya. Dia berazam hendak menjadi murid contoh seperti sepupunya itu. Baik, kalau ada murid-murid yang tanya cikgu, kenapa dia murid tahap 1 tapi dia murid tahun 2 Bestari pula? Sama macam awak sekarang, awak adalah murid tahun 2 kelas 2 Al-Jazari kan? Baik, untuk murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, ia dalam kategori murid tahap 1. Bila awak dah masuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, awak akan berada dalam tahap 2, okey? Jangan salah faham dekat situ ya. Baiklah, bila kita dah baca petikan tadi, cikgu nak tanya kefahaman awak. Baik, apakah beberapa sikap baik yang ada pada Nur Kasrina ni? Jom kita tengok sama-sama dan kita isikan dalam peta bulatan ya. Sikap pertama yang kita kenal pasti adalah Nur Kasrina seorang murid yang cemerlang dalam pelajaran. Kedua, dia mempunyai peribadi yang baik. Ketiga, Kasrina dilantik sebagai pembimbing rakan dalam bilik darjahnya. Yang keempat, Kasrina sering membantu rakan yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Sains. Pada waktu bila? Pada waktu rehat. Dan yang kelima, Kasrina ni seorang yang ringan tulang. Apa tu ringan tulang? Dia sangat suka membantu gurunya. Baiklah murid-murid, kita telah pun membaca petikan dalam buku teks tadi dan mempersembahkannya dengan intonasi yang baik kan. Jadi tugasan pertama kamu ialah cikgu mahu kamu baca petikan dan mempersembahkan petikan tersebut di hadapan cermin. Iaitu tajuknya Hidup Berjiran pada muka surat 86 buku aktiviti jilid 2 Cuba baca dan persembahkan petikan tersebut di hadapan cermin. Awak perhatikan gaya awak mempersembahkan cerita. Kemudian awak nilai sendiri apakah persembahan kamu ni baik ataupun tidak. Warnakan berapa bintang yang awak layak dapat. Persembahan ni awak tak perlu hantar rakaman kepada cikgu. Awak sendiri yang baca dan awak sendiri yang nilai tahap awak, okey? Baiklah murid-murid, seterusnya kita sambung pula tajuk kedua pelajaran kita pada hari ini iaitu pada buku teks muka surat 77. Baiklah, objektifnya adalah supaya murid-murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan kata yang betul. Baik, pelajaran hari ini sebenarnya awak telah pun mempelajarinya pada tajuk-tajuk sebelum ni. Hari ini kita nak ulang kaji semula, okey? Baiklah, mari kita baca bersama-sama petikan bas kita dan kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan kata. Cikgu mahu awak pause dulu video ini untuk awak baca sekali imbas petikan bas kita sendiri. Kenal pasti sekali imbas apakah kesalahan yang ada dalam teks ni. Okey, selepas ni kita akan ulang kaji bersama-sama. Baiklah murid-murid, cikgu anggap awak telah pun pause video ini. Jadi jom kita sama-sama kenal pasti apakah kesalahan yang ada. Baik, kita baca bersama-sama. Selamat tengah hari Pakcik. Alice dan kawan-kawannya menyapa Pak Salim, pemandu bas. Selamat tengah hari anak-anak. Pak Salim menyahut salam mereka dengan senyuman manis.
Baiklah murid-murid, cuba perhatikan dalam perenggan pertama yang tulisan berwarna hitam ni, apakah kesalahan pertama yang ada? Kesalahannya dekat perkataan selamat tu tak ada pembuka kata. Bila Pak Salim bercakap, maksudnya ada dialog dekat situ, mesti ada pengikat kata kan. Dekat perkataan anak-anak tu ada penutup. Jadi mana pembukanya? Ya, dekat perkataan selamat. Baiklah, kita sambung perenggan kedua pula. Elis, Seok Ling, Hassan, Aidil, Kok Bun, Kamala dan Julaihi duduk di dalam bas dengan tertibnya. Apakah kesalahan dekat situ? Okey, kita sambung. Elis duduk bersama-sama Seok Ling. Hassan pula duduk bersama-sama Julaihi. Elis dan Seok Ling membaca buku cerita. Hassan dan Julaihi pula bercerita tentang tugasan sekolah. Mereka tidak membuang masa. Ada banyak kesalahan kat sini. Apakah yang pertama dalam perenggan ni? Koma. Kan ada banyak nama orang dekat situ. Elis, koma. Seok Ling, koma. Hassan, koma. Aidil, koma. Kok Bun, koma. Baiklah, kesalahan yang kedua adalah cerita. Sepatutnya huruf I itu digantikan dengan huruf I, cerita. Seterusnya, bercerita. Perkataan bercerita tak sesuai. Kita perlu gantikan dengan perkataan berbincang. Dan manakala mestilah ada noktah di sebelah perkataan sekolah tu. Baiklah, kita sambung perenggan ketiga. Budak-budak itu menjaga bas Pak Salim seperti menjaga kereta ayah mereka. Mereka tidak mencunting atau merosakkan tempat duduk di dalam bas itu. Pak Salim seronok melihat disiplin Elis dan rakan-rakannya. Baik, perkataan budak-budak tu apa sepatutnya? Tak sesuai kan? Sepatutnya murid-murid lah. Kemudian perkataan mencunting, huruf U tu sepatutnya menconteng. Dan perkataan duduk. Baik, kita sambung perenggan yang terakhir. Tidak lama kemudian, bas pun sampai ke tempat perumahan mereka. Terima kasih Pak Salim, kata mereka sambil turun dari bas. Di sini apakah perkataan yang salah? Perkataan tempat perumahan tu macam tak sedap kan? Sepatutnya apa? Perkataan tempat tu lebih sesuai digantikan dengan kawasan perumahan mereka. Baik, ada lagi satu kesalahan kat situ. Apa dia? Perkataan terima kasih Pak Salim. Dekat situ adalah dialog oleh Pak Salim tu. Jadi sepatutnya perlu ada pengikat kata. Jadi selepas perkataan terima kasih perlu ada koma. Dan huruf P dan huruf S tu salah lah kan? Sepatutnya P dan S huruf besar. Pak Salim adalah kata nama khas. Baiklah, tahniah. Kita telah pun berjaya menyelesaikan kesalahan yang ada dalam petikan bas kita. Oleh itu, Cikgu mahu awak lengkapkan latihan dalam buku aktiviti jilid 2 tu pada muka surat 87 dan 88. Untuk muka surat 87, awak baca sekali imbas petikan, kemudian kenal pasti ejaan yang betul dan gariskan. Selepas tu, isikan pula tanda baca dalam kotak yang kecil tu. Senang je kan? Baiklah, untuk muka surat 88 pula, awak perlu baca petikan suatu hari di stesen api Butterworth tu, kemudian kenal pasti kesalahan penggunaan kata dan gariskan kesalahan tersebut. Bila awak dah kenal pasti, awak salin semula petikan yang lengkap tu dengan menukar kesalahan penggunaan kata tadi dengan kata yang sesuai lah. Tulis dengan berhati-hati, salin dengan betul, ikut perenggan betul-betul. Okay? Baiklah, sampai sini saja penerangan cikgu untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat menguasai pelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, sebarang masalah hubungi cikgu. Terima kasih.